أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik, Alhamdulillah, hari ini hari Khamis bersamaan dengan 24 hari bulan 6. Untuk subjek Tauhid, ya, sila buka buku teks muka surat 28. Buka buku Tauhid, buku teks muka surat 28. Muka surat 28. Buka dulu muka surat 28. Baik, pada minggu lepas kita sudah pun belajar tentang sifat wajib bagi Rasul yang kedua, iaitu sifat amanah. Sifat amanah, itu minggu lepas. Ya, seperti yang kita tahu, sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Apa dia? Nyanyi dulu. Siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Sifat yang wajib pada Rasulullah. Jujur, amanah, menyampaikan bijaksana. Sifat yang wajib pada Rasulullah. Jadi sifat wajib bagi Rasul ada 4. Maknanya seorang Rasul itu mesti ada sifat, empat sifat ni. Tak logik kalau kita kata Rasul itu tidak ada sifat salah satu daripada 4 sifat ini. Jadi sebelum ini kita dah belajar 2 sifat, iaitu Siddiq, Nabi Rasul itu mesti seorang yang jujur. Yang kedua, amanah. Seorang Rasul mesti bersifat amanah. Tak logik kalau kita kata Nabi itu tak jujur. Tak logik kalau kita kata Nabi itu tidak amanah. Hari ini kita nak belajar sifat wajib yang ketiga. Apa dia? Tablighu. Ikut Ustaz. At-tablighu. At-tablighu. Maksudnya menyampaikan. Nak sampaikan apa? Menyampaikan perintah Allah, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan risalah, menyampaikan agama Islam. Itu maksud menyampaikan. Ya, maknanya kita dengar secara kasar dulu. Apa itu tabligh? Apa itu menyampaikan? Maknanya Rasul itu sifat dia mesti menyampaikan. Nabi, Rasul tidak terutamanya Rasul, khususnya Rasul, tidak sesekali akan menyembunyikan perintah Allah. Maknanya kalau Allah suruh ayat ini, perintah ini disampaikan, Allah suruh Nabi bagi tahu kepada para sahabat bahawa solat itu wajib, maka Rasul dia akan sampaikan perintah Allah. Dia tak akan sembunyi. Dia tak akan nyorok-nyorok. Dia akan bagi tahu dekat sahabat, Allah suruh solat, Allah suruh puasa, Allah suruh jangan minum arak. Jadi Nabi akan menyampaikan perintah yang Allah suruh. Akan tetapi kalau ada perintah yang Allah suruh jangan sampaikan, ya, memang ada perintah, memang ada suruhan yang Allah kata jangan sampaikan kepada orang lain, khas untuk kamu wahai Rasul, maka Nabi tidak akan sampaikanlah. Jadi maksud menyampaikan di sini adalah Nabi akan sampaikan perintah yang Allah suruh sampaikan. Boleh faham tak? Jadi sifat wajib yang ketiga adalah at-tablighu. Maksudnya, ertinya menyampaikan. Maknanya apa? Maknanya seorang Rasul itu mesti tak logik kalau kita kata Rasul itu akan menyembunyikan. Rasul itu mesti akan menyampaikan perintah yang Allah suruh sampaikan.
Kan tetapi perintah yang Allah tak suruh sampaikan, maka Rasul tidak akan sampaikan lah. Boleh faham tak? Okey. Sekarang kita nak dengar, kita dah faham apa maksud menyampaikan. Maknanya Rasul itu dia akan menyampaikan risalah, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan perintah-perintah Allah yang suruh disampaikan. Jadi sekarang kita nak dengar pula kisah dia, kita nak baca sama-sama dan kita nak dengar kisah, contoh kisah Nabi itu mesti Rasul itu mesti menyampaikan. Boleh? Baik. Kita baca dulu. Dah buka belum? Muka surat 28. Okey, kita baca. Sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun qamari, iaitu semasa baginda beribadat. Sekejap ya. Sekejap, Ustaz pause sekejap. Boleh pause ke? Okey, sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun qamari. Sekejap. Ustaz rasa Ustaz boleh tu. Sekejap ya. Ustaz nak sambung dengan mouse dulu. Boleh tak? Okey. Mana kamera Ustaz? Sekejap, kita nak ada masalah teknikal sikit. Okey. Alright. Nampak mouse tak? Ni ada mouse kan? Okey, baru boleh tunjuk. Okey, baik, kita sambung. Kita baca kisah, contoh cerita, contoh kisah tentang bagaimana seorang Rasul itu, bagaimana Nabi Muhammad kita seorang yang menyampaikan. Sewaktu Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun qamari, iaitu semasa baginda beribadat di Gua Hira, malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama kepadanya, iaitu surah Al-Alaq, iaitu ayat 1 hingga 5 yang menyebabkan kegoncangan jiwa baginda. Tidak lama selepas itu, ketika Nabi Muhammad SAW telah tenang jiwanya dan bersedia untuk menerima wahyu, maka wahyu pun mula turun satu persatu, dan yang pertama sekali turun setelah Nabi tenang ialah surah Al-Muddathir ayat 1 sehingga 5. Baik. Pendek je kisah dia. Baik, apa dikata? Satu hari ketika baginda Nabi SAW berumur 40 tahun. Ya, kalau kamu ingat, kalau kamu tak lupa bahawa Rasul Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul dan Nabi pada ketika berumur 40 tahun. Sebelum 40 tahun Nabi Muhammad belum Rasul lagi dan belum seorang Nabi lagi lah. Lalu apabila Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun, maka baginda pun dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Baik, macam mana tu? Iaitu
ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam beribadat di Gua Hira. Nabi duduk dekat Gua Hira. Nabi duduk dalam Gua Hira sorang-sorang. Tiba-tiba datang satu malaikat, namanya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi. Lalu malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu tu apa? Wahyu tu adalah perintah daripada Allah lah. Sama ada ayat Al-Quran. Lalu malaikat Jibril menyampaikan wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu apa tu? Iaitu surah Al-Alaq ayat 1 sehingga 5. Apa ayat dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampailah ayat ke-5. Jadi apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira, Nabi jadi takut. Nabi jadi gemetar. Nabi jadi takutlah. Sebab apa? Tak pernah tengok malaikat macam tu. First time Nabi jumpa malaikat Jibril. Jadi Nabi terkejut dan Nabi takut. Tak lama lepas tu dikatakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tenang jiwanya dan bersedia untuk menerima wahyu, maka wahyu pun mula turun satu persatu. Dan yang pertama sekali turun setelah Nabi tenang ialah surah Al-Muddathir. Okey, jadi Ustaz nak cerita sikit bagi kamu faham kisah apa ni. Baik. Bila Nabi duduk dalam Gua Hira, Nabi beribadat, lalu datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, iaitu surah Al-Alaq ayat 1 sehingga 5. Ya. Dalam setebal-tebal ayat Al-Quran itu, ayat ataupun wahyu yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sehingga 5. Bukan surah Al-Fatihah. Walaupun dalam Al-Quran surah pertama adalah surah Al-Fatihah, tetapi surah ataupun ayat yang pertama sekali turun kepada Nabi adalah surah Al-Alaq ayat 1 sehingga 5. Baik, soalan. Kenapa surah Al-Alaq tidak menjadi surah yang pertama, sedangkan surah Al-Alaq turun yang pertama? Surah yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sehingga 5. Tetapi kenapa dia tak jadi surah yang pertama? Kenapa surah Al-Fatihah yang pertama? Jawabnya adalah kerana ketika mana Allah turunkan ataupun ketika mana Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, maka disertakan juga malaikat Jibril bagi tahu ayat ini, surah ini nak letak dekat mana. Jadi tak boleh saja-saja surah Al-Alaq letak pada surah pertama. Sebab apabila malaikat Jibril bawa wahyu, malaikat Jibril bagi tahu juga surah ini adalah surah keberapa, surah ini nak letak dekat mana. Surah Al-Fatihah letak dekat nombor 1. Macam tu. Sebab itu walaupun surah Al-Alaq turun yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1 sehingga 5 merupakan wahyu yang pertama, tetapi tetap letaknya di belakang Al-Quran. Tak letak dekat surah pertama. Boleh faham? Okey. Sambung kisah dia. Lalu apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad pun takut sebab terkejut melihat malaikat yang begitu besar. Lalu Nabi pun pergi pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan menggigil. Nabi balik rumah, Nabi keluar daripada Gua Hira, Nabi balik rumah dalam keadaan badan Nabi menggigil ketakutan. Takut kenapa? Takut sebab bertemu dengan malaikat. Bayangkan nampak malaikat yang begitu besar. Jadi sudah tentu Nabi terkejut. Nabi pun balik dalam keadaan menggigil. Lalu ditenangkan oleh isterinya siapa? Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah menenangkan Nabi. Sayyidatina Khadijah ambil selimut,
tutup badan Nabi. Tutup badan Nabi sebab Nabi kesejukan. Nabi dalam keadaan takut. Lalu isterinya yang sangat baik ambil selimut, tutup badan Nabi. Ketika itu Nabi baring atas katil lah sebab Nabi dalam keadaan takut. Lalu isteri baginda Sayyidatina Khadijah ambil selimut, tutup badan Nabi. Sampailah Nabi Muhammad SAW tenang, dah tak takut, dah tak menggigil. Lalu barulah turun wahyu-wahyu yang seterusnya. Turun lagi malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang berikutnya, iaitu surah Al-Muddathir. Al-Muddathir ayat 1 hingga 5. Maksud Muddathir tu apa? Mana gambar Ustaz? Masih hilang je. Baik, maksud Muddathir tu apa? Muddathir maksudnya wahai orang yang, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Sebab apa? Sebab wahyu tu turun ketika Nabi dalam keadaan diselimutkan. Kerana Nabi dalam keadaan takut. Sebab itu dipanggil sebagai ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, merujuk kepada Nabi yang sedang berselimut kerana ketakutan. Itu wahyu yang kedua. Wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Wahyu yang kedua surah Al-Muddathir ayat 1 sehingga 5. Okey, baik. Boleh faham? Baik, ada satu point, ada satu benda yang Ustaz nak sentuh, walaupun tak masuk dalam periksa, tapi sengaja Ustaz nak sentuh kerana sangat penting, adalah lihat bagaimana tanggungjawab seorang isteri apabila suaminya balik dalam keadaan ketakutan. Isterinya terus pergi jumpa dengan suami, selimutkan suaminya iaitu Nabi Muhammad. Betapa pentingnya peranan seorang isteri dalam menenangkan hati seorang suami. Dan bagaimana pentingnya peranan seorang wanita dalam membantu dakwah si suaminya. Nabi Muhammad berdakwah dibantu, disokong, disupport oleh isterinya namanya Sayyidatina Khadijah. Hebatnya isterinya, sangat-sangat solehah. Nabi dalam keadaan takut, isterinya yang tenangkan, iaitu Sayyidatina Khadijah. Okey, baik. Baik, cuba tengok gambar ni. Ada dua gambar. Yang pertama ada gambar unta. Ini gambar unta ni simbolik kepada keadaan ketika di sanalah. Di Mekah, di Madinah, binatang tunggangannya adalah unta. Sekarang tak adalah pakai unta, walaupun unta masih ada, tapi orang dah tak naik unta dah, orang naik kereta. Unta tu sekadar untuk duduk dekat zoo, ataupun sebagai binatang korban lah. Jarang dah, tak tahu lah Ustaz kalau ada orang naik unta lagi. Tak ada kan. Sekarang semua naik unta. Sekarang semua naik kereta. Kalau dulu nak pergi mana-mana akan naik unta. Okey, baik. Gambar kedua ni, ini adalah gambar Gua Hira. Cuba tengok lubang ni. Ini adalah Gua Hira, gua di mana Nabi Muhammad SAW duduk untuk beribadat. Nabi Muhammad masuk dalam Gua Hira, Nabi Muhammad beribadat, tiba-tiba datang malaikat menyampaikan wahyu yang pertama. Kat sinilah kisahnya. Inilah Gua Hira. Ustaz dah pernah pergi Mekah, tapi Ustaz tak berpeluang untuk naik pergi ke Gua Hira. Ustaz dapat tengok daripada jauh je lah, tapi tak dapat pergi tengok. Nak masuk pun tak dapat kerana kesuntukan masa. Nanti kamu pergi sana, pergi Mekah sana, kamu boleh melawat Gua Hira. Tengok kat mana Nabi duduk, dekat mana turunnya malaikat Jibril kali yang pertama. Baik, seterusnya kita nak tengok pula dalil ataupun bukti yang mengatakan, yang menunjukkan bahawa seorang rasul itu mesti menyampaikan perintah Allah. Cuba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Surah Al-Ma'idah ayat ke-67. Baik, maksudnya apa? Tak gerak. Okey, maksudnya apa? Wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika engkau tidak melakukannya, jika Nabi tak sampaikan, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya, dan Allah jualah akan memeliharamu dari kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir. Baik, daripada ayat 67 surah Al-Ma'idah ini, kita tahu bahawa Allah sendiri telah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, bahawa Rasul itu akan menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Dekat mana? Dekat sini, tengok ni. Tengok mouse. Sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Maknanya Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan perintah-perintah yang Allah suruh sampaikan. Jadi mustahil, tak logik kalau kita kata Nabi itu disembunyikan apa yang Allah suruh sampaikan. Nabi dia akan sampaikan, malah Allah sendiri telah menjamin bahawa Nabi itu akan menyampaikan wahyu akan menyampaikan perintah Allah dalam surah Al-Ma'idah ini. Boleh? Ini adalah dalilnya. Boleh faham tak? Baik, jadi hari ini kita telah belajar tentang sifat wajib yang ketiga, iaitu tabligh, maksudnya menyampaikan. Kemudian kita dah baca tentang kisah Nabi itu menyampaikan, dan kita dah baca dalil ataupun bukti daripada Al-Quran bahawa Allah sendiri menyuruh seorang Nabi dan seorang Rasul itu untuk menyampaikan perintah Allah. Boleh? Baik. Jadi setakat itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Jadi Ustaz akhiri dengan lafaz